Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni cikgu nak buat satu ulang kaji sekali lagi, iaitu bab reka bentuk mekanikal. Jadi saya harap semua student sekarang ni dapat sediakan ataupun buka buku teks kamu pada muka surat 42. 42 adalah bab reka bentuk mekanikal. Jadi, apa yang kita nak ulang dekat dalam reka bentuk mekanikal ni, adalah satu, awak kena tahu komponen mekanikal. Kemudian awak kena menjelaskan fungsi sistem mekanikal pada suatu produk. Alright, and then kita akan imbas kembali macam mana kita nak analisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget, dan last sekali membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang ada. Jadi yang ini adalah kita nak imbas kembali. Alright. Kita imbas kembali apa maksudnya reka bentuk mekanikal. Jadi reka bentuk mekanikal ni merupakan satu proses menghasilkan kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan atau pemutaran untuk melakukan sesuatu tugas. Maksudnya sekarang ni tenaga yang digunakan adalah mungkin berasal daripada manusia. Contoh kalau awak ada screwdriver, screwdriver, macam mana awak guna screwdriver untuk buka skru kan? Jadi itu adalah pemutaran. Jadi awak pindahkan tenaga awak kepada screwdriver tersebut untuk awak buka skru. Jadi itulah yang dikatakan sebagai mechanical. Ataupun kereta. Kalau kereta, dekat dalam kereta tu ada banyak gear. Dia gunakan tenaga apa? Dia tak gunakan tenaga manusia, tapi dia gunakan tenaga bahan minyak, petroleum lah maksudnya. Dan dia boleh pergerakan, dia boleh menggerakkan kereta tersebut. Baiklah, kita masuk kepada subtajuk yang lain, iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Dalam awak nak kenal komponen mekanikal, awak kena tahu apa itu sistem mekanikal. Jadi sistem mekanikal tu adalah gabungan komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi selesaikan tugas. Dia merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran, dan akhir sekali sistem mekanikal paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Jadi kalau awak ada satu barang yang menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal, kita panggil itu sebagai sistem mekanikal. Jadi apakah itu komponen mekanikal? Ini yang kita nak tahu ya, komponen mekanikal. Alright. Kalau awak buka buku teks awak, muka surat 43, dekat situ ada gambar. Awak boleh tengok dekat situ ada 11 komponen mekanikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 dalam 11 komponen mekanikal ni, kalau awak gabung contoh gear dengan rantai, jadilah satu sistem mekanikal. Kalau hanya gear sahaja, itu tak boleh jadi sistem mekanikal. Tapi kalau awak nak tahu, dalam gear ni kita ada pelbagai jenis gear. Kita ada pautan, linkage. Dekat mana kita dapat cari linkage ni? Kalau awak perasan dekat hospital, dekat hospital tu awak nampak ada pintu berat kan? Kalau awak tengok dekat atas sekali tu, dia ada pautan. Kalau tuas atau lever ni, maksudnya pelayar ni menggunakan sistem tuas. Nanti kita akan tengok sistem tuas tu macam mana. Kalau takal puli ni biasanya kita tengok dekat mana? Kita tengok dekat macam tempat construction. Dia banyak menggunakan takal atau puli ni lah. Puli ni dalam bahasa Inggeris. Tali sesawat ni, kalau awak buka awak punya kereta, dia punya enjin dia, awak boleh nampak tali sesawat. Aci sesondol dengan aci engkol ni pun sama ada dekat dalam awak punya enjin kereta. Gelonsor, galas berbola ni biasanya ada dekat awak punya basikal lah. Bindu atau cak ni, kalau awak perasan, kalau sekiranya lah dekat dalam rumah awak, family awak ada handrail, dia menggunakan bindu ataupun cak ni. Bindu ni adalah tempat yang untuk awak masukkan mata gerudi tu.
Okey, jadi bindu ni adalah pemegang mata gurudi. Okey, jadi rantai ni pula biasalah rantai ni akan ada dekat dalam awak punya basikal ataupun motosikal. Okey, jadi hari ni kita nak masuk pasal gear. Sebab gear kita ada bermacam-macam jenis gear. Jadi mari kita buka pada muka surat 44. Kalau awak check muka surat 44 awak, okey, dia dah siap gambar gear awak. Okey. Jadi sekarang ni saya cuma nak terangkan sedikitlah mengenai gear. Okey, kegunaan gear adalah memindahkan kuasa. Gigi gear berfungsi salurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Setiap gear ini mempunyai fungsi berbeza antara satu sama lain. Jadi mari kita tengok. Okey. Kita ada gear yang dinamakan gear serong. Cuba tengok, okey, dekat sebelah sini cikgu ada awak ada boleh nampak dia punya gear. Okey, gear serong memang tersusun macam ni ya. Kalau awak tengok gigi gear tu yang inilah. Okey, yang ini adalah gigi gear. Okey. Gear ini digunakan memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang bersudut. Maksudnya kalau awak tengok aci engkol awak, okey, aci engkol awak maksudnya yang ini kan? Aci sesondol dengan aci engkol, dia ni mesti akan ada gear ni, gear serong. Okey, biasanya dibina dengan dua gear yang berlainan saiz, maksudnya dia tak boleh sama saiz lah. Satu mungkin besar, satu mungkin kecil dan bersirat pada sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah macam biasalah, sini ke sini dia bersentuh tu maksudnya dia mesti sudut 90 darjah. Okey. Kita tengok. Okey, yang inilah dia. Kalau perasan, okey, yang ini adalah pemutar telur manual punya. Okey, mana dia punya gear serong? Di sinilah gear serong dia. Ini satu gear, lepas tu dia akan bertemu gear dekat sebelah sini yang kita nak putar kan, pemegang ni. Okey, samalah juga dengan handrail manual. Okey, kalau awak perasan nampak tak ni? Ini komponen mechanical kita. Okey, apa nama dia? Bindu. Nampak tak? Dia pegang pada apa? Pada mata skru tersebut. Okey, yang ini pula adalah gear. Okey, perasan tak? Okey, nampak tak? Nampak tak sini? Sistem mechanical paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mechanical. Okey, ini guna tak dua komponen mechanical? Okey, ini paling ringkas ya. Jadi ini boleh dikatakan sebagai satu sistem mechanical. Okey, sebab dia gunakan satu gear, satu lagi bindu. Okey, mari kita tengok gear taji pula. Okey, kalau gear taji, dia tersusun secara mendatar lah, flat. Okey, digunakan untuk memindahkan tenaga juga antara dua aci yang selari. Selari kan? Okey, susunan dia tak ada sudut lah ni. Maksudnya sudut dia adalah 180 darjah selari. Jadi gear ini dibina dengan dua gear yang bersirat dalam satah yang sama. Inilah maksud dia. Okey, dalam satah yang sama dia selari. Okey. Jadi contoh yang selalu digunakan biasanya dalam jam. Jam apa? Jam analog, bukan jam digital. Kalau dalam digital tu dia ada litar elektronik. Dia tak guna gear ya. Kalau dalam jam analog baru dia guna. Okey. Yang ini apa dia? Yang ini adalah tempat untuk awak buat kepingan getah. Okey, ini adalah untuk awak buat kepingan getah. Okey. Jadi yang ini pun menggunakan gear taji, spur gear. Kalau dalam bahasa Inggerisnya spur gear. Okey, tengok dekat sini pula, gear helical. Okey, dia lebih kurang macam gear taji, tapi kalau awak tengok betul-betul, gigi dia sini serong. Okey, gear ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya mekanisme kelajuan tinggi ni, maksudnya kereta lah. Kereta, benda-benda yang berkelajuan tinggi mesti akan ada gear ni. Okey, gear helix. Okey, dia contohnya pada pemacu kereta. Pemacu kereta ni maksudnya dekat dalam gearbox dia lah, untuk menukarkan kelajuan daripada yang rendah kepada tinggi. Maksudnya bila awak tengok manual punya yang ini. Okey, kalau awak tengok dia punya gearbox dia, okey, macam ni lah. Okey, ini adalah manual. Okey, kalau awak tengok dekat sini, setiap satu ni ada gear helix. Okey,
dan gia helix ni, kalau awak tengok dia punya gigi dia, okey, ini rapat-rapat. Yang ini jarang-jarang. Dia ada maksud dia lah. Maksudnya kalau yang rapat-rapat ni first gear. Okey, gear second gear, third gear. Okey, fourth dengan fifth gear. Okey. Inilah ada yang dekat dalam awak punya gear. Ini manual lah. Yang ini pun manual juga. Okey. Next, kita tengok gear tulang hering. Kenapa dipanggil sebagai gear tulang hering? Sebab dia punya mata dia ni macam tulang, ikan tulang hering. Okey, disusun. Dia lebih kurang macam ni juga, gear helix. Tapi gear helix ni satu je. Okey, tapi kalau macam gear tulang hering ni, dia ada dua macam ni. Dua. Okey, dia macam anak panah. Alright. So, gear tulang hering ni, dia menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Okey? Macam gear helix juga, tapi dia letak sebelah menyebelah lah. Okey. Alamak. Okey. Alright. Membantu untuk mengelakkan isu-isu yang berkaitan dengan tujahan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear helix. Okey? Next, kita tengok gear rug dan pinion. Rug dan pinion. Okey, gear ini berfungsi di atas prinsip pergerakan pinion dalam bentuk putaran ditukarkan ke rug yang bergerak secara linear. Inilah maksudnya. Okey, ini adalah pinion. Okey, bawah ni adalah rag. Okey. Ini adalah pinion, bawah ni adalah rag lah. Okey, jadi dia pergerakan dia macam ni. Okey, boleh bayangkan tak dia digunakan dekat dalam orang kata apa? Alatan mana? Boleh bayangkan tak? Okey. Apa ni? Ini adalah kita boleh kata sliding door ataupun yang dekat supermarket tu kan, automatic door. Okey, dekat supermarket automatic door dia biasanya ada pinion dan juga rag. Okey. Seterusnya, gear meter. Gear ini berfungsi untuk menukarkan arah transmisi. Dia adalah satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran dia bersilang. Okey, kalau awak nampak dekat sini, dia macam tak begitu rapat, bukan 90 darjah lah. Okey, tapi awak boleh kata dia di mana dua paksi putaran ini akan bersilang. Okey, next gear screw. Okey, kalau awak tengok gear screw ni, okey, dia macam satu dekat sini, satu lagi mendatar. Satu tegak, satu mendatar posisi dia. Gear screw juga kadang-kadang dipanggil sebagai gear helix bersirang. Kalau awak perasan, dia punya mata dia ni, kan, dia adalah serong juga mata dia. Nampak tak serong? Dia bukannya menegak mata dia. Okey, gear dalam. Okey, gear dalam ni, kalau awak perasan, gear ni ada dekat dalam. Okey, lepas tu ada satu bulatan yang lain, yang silinder yang lain, maaf. Okey, yang dekat dalam dia pun ada gigi. Okey, sebab tu dipanggil sebagai gear dalam atau internal gear lah. Jadi gear dalam adalah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Right? Next adalah gear serong pilin. Kenapa berpilin? Kalau awak tengok dia punya mata dia, okey, mata dia memang serong tapi dia macam ada sedikit, hujung dia tu macam ada sedikit lekuk sikit. Okey, bukan serong menegak, bukan serong lurus tapi serong lekuk sikit. Jadi gear serong yang mempunyai gigi helix. Okey, next kita tengok gear belitan. Gear ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Jadi gear ini dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gear yang bulat. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini contoh dia perkakasan yang menggunakan worm gear. Kalau awak perasan dekat dalam awak punya buku teks, dia tak ada penerangan macam ni. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat tumpukan perhatian pada penerangan cikgu ni. Okey, jadi gear ini dibina dengan satu batang aci bergigi. Okey, ini dia, satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gear yang bulat. Ini gear yang bulat. Okey. Jadi ini adalah perkakasan dia. Apa nama perkakasan ni? Dia dipanggil sebagai spana yang boleh laras. Spana boleh laras lah. Sebab apa? Awak boleh laras kedudukan bukaan spana tersebut. Okey. Mari kita cuba. Alright.
kaji gambar rajah di sebelah dengan teliti. Nanti cikgu akan bagi awak satu gambar rajah dan senaraikan jenis gear yang digunakan. Kita tengok sama ada awak boleh senaraikan gear tersebut. Seterusnya, cuba buat rumusan terhadap fungsi gear berdasarkan gambar rajah tersebut. Okey, cuba kita tengok yang ini. Apa ni? Okey, cuba kamu tengok. Yang ini sama juga. Dia adalah handrail. Cuba awak tengok. Boleh tak awak mengenal awak punya gear? Okey, dia ada gear, ada dua gear, jenis dua gear sini. Satu gear dekat sini, satu lagi dekat sini. Okey, jadi apakah dia punya gear dia, komponen gear dia? Okey, sini satu dan satu lagi sini. Okey, apa nama gear ni? Okey, tengok sama ada awak punya tekaan betul ke tak. Gear helix. Cuba tengok gear ni pula. Okey, apa dia? Gear serong. Okey, nampak tak? Ini gear serong. Okey, mari kita tengok. Kalau betul tu, baguslah. Okey, ini contoh saja ya. Okey, mari kita tengok contoh yang lagi besar di mana awak kena cek betul-betul. Okey, pada muka surat 44 ni, awak ceklah betul-betul. Okey, apakah gear berdasarkan gambar ni. Saya harap gambar ni sangat teliti ya. Okey, cuba tengok ya. Gear yang pertama, boleh awak teka tak gear ni? Okey, gear ni kita panggil sebagai gear straight bevel gear. Okey, straight bevel gear dalam bahasa Inggeris kan? Okey, kalau awak tengok dekat sini, bevel gear tu adalah gear serong. Okey, gear serong sebenarnya. Okey, nombor 2, rasa-rasanya gear apa ni? Okey, boleh teka? Alright, baiklah cikgu, kita cek dia punya jawapan bersama-sama. Gear nombor 2, spiral bevel gear. Cikgu harap kamu semua jawapan kamu betul ya. Kalau spiral bevel gear ni, okey, apakah dia punya nama dalam bahasa Melayu? Spiral gear tu adalah gear serong berpilin. Nampak tak dia punya ni gigi dia ni, nampak tak? Dia serong tapi dia macam ada lekuk sikit. Okey, dia ada lekuk sikit. Okey. Mari kita tengok gear yang ketiga pula. Ni gear dia. Okey. Ni senang je kan? Gear apa ni? Masing-masing mesti dapat jawab kan? Okey. Gear spur gear. Spur gear ni adalah gear taji. Okey. Nampak tak? Dia bersusun kiri dan kanan. Yang 4 ni mana? Okey, perhatikan betul-betul pada gigi dia. Okey, nampak tak gigi dia ni? Okey, cikgu harap kamu boleh teka ya. Apa dia? Helical gear. Okey, ini helical gear. Okey, tengok gear 5 ni. Okey, tengok betul-betul. Alright. Okey, dia dari sudut 90 darjah ke ni? Sudut 90 darjah ke? Okey, cuba kita tengok gear apa. Meter gear. Okey, dia bukan sudut 90 darjah ni ya. Okey, cuba tengok lagi. Okey, nombor 5, nombor 6. Yang ini paling menarik. Gear ni berada dekat dalam silinder. Okey, kalau dalam silinder, maksudnya apa? Internal gear. Gear dalam. Okey, cuba tengok nombor 7 ni. Yang ini mesti awak perasan nombor 7 ni kan. Sebab ada satu aci, dia ada gigi gear dekat sini. Okey, ini adalah gear. Ini adalah worm dan ini adalah worm wheel. Okey, apa maksudnya kalau ini dengan ini? Okey, sepasang, kita kirakan dia sebagai gear worm gear lah. Gear belitan lah. Okey, cuba tengok nombor 9 pula. Okey, nombor 9 adalah screw gear. Kalau screw gear tu apa maksud dia? Screw gear tu adalah gear screw lah. Okey, itu lagi screw gear. Kalau nombor 11 ni, okey, nombor 10 pinion, yang ini adalah rack. Jadi dua ni membentuk satu gear yang dinamakan sebagai pinion dan rack. Ya, pinion dan rack. Okey, cikgu harap kamu semua dapat betul semua sekali. Okey, kalau dalam bahasa Melayu pun boleh. Okey. Okey, mari kita tengok video sekejap. Okey, dalam pada kamu tengok video ni, kamu tengok macam mana mechanical maksudnya gear berfungsi dekat dalam jam analog. Cuba awak tengok betul-betul ya. Mari kita tengok.
bersama-sama. I'm Jake O'Neill, creator of Animagraphs, and this is how a mechanical watch works. Watches have no battery, microchips, Okey, or apa circuitry. yang cikgu nak awak buat adalah cuba awak cam, okey, gia-gia yang ada dekat dalam awak punya jam analog ni, ada tak dekat dalam jenis-jenis gia dekat dalam buku teks awak. Okey? The gears that connect the mainspring and escapement turn at various speeds, allowing the watch to tell time. Now let's look at each section in depth. The crown. The crown is pulled out to set the time and pushed in to wind the watch. Okey, kalau the crown tu memang kita ada lah. Kalau awak belajar dengan lebih lanjut, mungkin awak akan belajar mengenai the crown tu. Tapi kalau awak tengok betul-betul, gia tu ada jenis gia yang dekat dalam buku teks awak. The crown is pulled out to set the time. When the crown is pulled outwards, the setting lever clicks into the second indent in the rigid setting jumper. At the same time, this setting lever presses against the spring-loaded yoke. The yoke moves the sliding pin into connection with the time setting gears. Let's see that transition a few more times. The mainspring. The mainspring is a thin, nearly foot-long strip of hardened metal coiled in the spring and contained by the mainspring barrel. Stopkan lah sekian ke apa ke, stopkan. Okey, akhir kelas cikgu harap macam tu lah, just dah tutup pintu. A connected ratchet wheel and click assembly allows the pinion to rotate in only one direction, keeping the spring from unwinding and ensuring that spring power can only exit through the barrel. The wheel train. The wheel train drives time-keeping hands and associated wheels. The center wheel is driven by the mainspring barrel and rotates once per hour. It holds the minute hand, and its 60-minute journey is often divided up into minute marks on the watch face. The third wheel flows power through to the fourth wheel. Cuba awak cek, ini gia apa? Dia banyak guna gia bulatan tau. Incremental ticks and holds the second hand. Again, marks on the watch face can make it easier to see how many seconds have passed within one full minute-long revolution. The axle of each wheel rests in a synthetic jewel bearing. The mere frictionless jewels can keep internal watch mechanics running smoothly for decades. Kalau awak perasan, okey. Yang ini adalah gia taji. Dia banyak menggunakan gia taji ya, murid-murid sekalian, pelajar. Since the center wheel and minute hand rotates once per hour, the hour hand needs to make a much slower journey, completing a full rotation once every 12 hours as it passes by hour marks on the watch face. This speed reduction is achieved as power flows from the cannon pinion through the minute wheel to the hour wheel. The cannon pinion and hour wheel are press fit to the pinions that Dia pun ada yang rack dan pinion, tapi dia cuma ada pinion je, bukan rack ya. Dia ada gear pinion saja, bukan rack. The escapement and balance wheel. The balance wheel swings in a precise rhythm, knocking the pallet fork back and forth, allowing the escape wheel to move, which releases mainspring power in small, metered increments. The balance wheel. The balance wheel is the most fragile part of the watch. It's supported by a shock-absorbent mounting system, complete with a jewel bearing and capstone, which protects sensitive parts from impact. For example, if the watch is dropped.
The balance wheel is partly driven by the hairspring. The escapement. The pallet fork and escape wheel form the escapement. A clever exchange of power happens here that forms the heart of mechanical watch operation. Okey, dia kata dekat sini pemindahan tenaga berlaku di sinilah. Driven by the hairspring, the balance wheel impulse pin bumps into one side of the pallet fork, releasing the opposing pallet jewel from its locked position against the escape wheel tube. Just as the pallet jewel slips free, the specially shaped escape wheel tube delivers a little impulse of power from the mainspring through the pallet fork, which in turn pushes the impulse pin, launching the balance wheel into another Nampak tak? Dia memindahkan tenaga daripada sini ke sini. The process repeats as long as the watch has mainspring power. Okey, itu cara pemindahan tenaga je ya. The hairspring has regulator pins to adjust the active length of the spring. This alters the balance wheel swing rate and, as such, the speed of the entire watch. This is what is meant by regulating a watch that keeps time too fast or too slow. The characteristic watch ticking sound is made by pallet jewels as they catch a Kalau awak ada jam analog, kalau awak dengar betul-betul dia ada bunyi tik tu. Inilah yang menyebabkan dia berbunyi tik tik tik. 21,600 beats per hour, which is 6 beats per second. Supporting structure. Various specially shaped metal plates support watch internals. The main plate serves as the base. The barrel bridge holds the mainspring barrel and associated parts. The train wheel bridge supports the wheel train. The pallet bridge holds the pallet fork. And the balance bridge supports the balance wheel and regulator assembly. Okey, ini cuma support sahaja. Bahagian-bahagian yang support screw gear tersebut, gear dalam awak punya jam. Okay. I'm Jake O'Neill, creator of Animagraphs, and this is how a mechanical watch works. I'm Jake O'Neill, creator of Animagraphs. Okey, kelas. Jadi, cikgu harap dengan sedikit penerangan dalam reka bentuk mekanikal yang cikgu telah buat sebentar tadi, cikgu harap kamu dapat mengimbas kembali bab kedua kita, okey, dalam kita punya reka bentuk dan teknologi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian.